So finally guys, dalam chapter ni kita dah dapat dah Yamato punya flashback. Dan aku rasa benda yang paling menarik dalam Yamato punya flashback ni ialah kita actually macam dapat satu hinau yang kemungkinan besar Yamato dah pernah jumpa dengan bapak Zoro. And kita akan sembang banyak lah pasal benda ni. Kita sembang sikit pasal teori-teori bapak Zoro. But for now, jom kita sembang dululah pasal apa yang berlaku di dalam chapter ni as a whole. And bila dah sampai dapat di mana Yamato kemungkinan jumpa bapak Zoro tu, jom kita sembang pasal teori-teori sikit pasal Shimotsuki clan and so on. So tanpa membuang masa, jom kita start video ni. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada nakama sekalian. Video ni merupakan video chapter review kepada chapter 1024. Dan macam biasa, siapa yang tak subscribe dekat channel aku, silalah subscribe. And kalau hampa suka video ni, silalah like. So, jom start dengan first page of this chapter. So, chapter ni bermula dengan satu kemunculan oleh watak yang paling kuat di dalam One Piece punya universe. Satu watak yang memang sangatlah misteri. Tapi kita semua tahu yang dia punya kekuatan tu memang paling kuat lah antara semua orang. Dan watak tersebut tak lain tak bukan ialah Usopp. Ataupun di dalam chapter kali ni, dia dipanggil sebagai Usohachi. And yang interestingnya dalam chapter kali ni, Usopp dia macam tengah berjalan depan ramai-ramai orang. And kita boleh nampak ramai-ramai orang ni in which geng-geng fodder kepada Kaido. Mereka macam pengsan. And kita boleh nampak mulut mereka macam berbuih-buih sebab pengsan tu. Which is actually kalau ramai yang tak perasan, benda ni actually effect kepada Conqueror Haki. So kita start off this chapter dengan kita boleh nampak yang Usopp seolah-olah macam dia tengah buat Conqueror Haki yang dia jalan dekat geng-geng fodder tu. But then it turns out itu bukanlah Conqueror Haki Usopp lah. Macam yang Speed sendiri cakap, benda ni merupakan Conqueror Haki daripada Big Mom. And actually time ni Big Mom dia tengah fight dekat tingkat atas. Dia tengah fight dengan Kid dan Lob sama-sama. So kat sini kita boleh nampak memang Big Mom punya Conqueror Haki memang kuat gila. Dia fight dengan orang lain dekat atas, tapi sampaikan orang lain dekat tingkat bawah pun boleh kena juga efek Conqueror Haki dia tu. Tapi di sekarang kita boleh nampak lah yang Usopp, kita tahu perangai dia suka menipu kan. Dia pun buat perangai macam dia sendiri yang unleash that Conqueror Haki. And not to mention, dia juga claim yang dia dah kalahkan dua Tobiropo. In which mungkin dia nak referring kepada Alti dan Page One lah. Tapi macam kita tahu, dia bukan orang yang kalahkan dua orang ni. But here's an interesting part lah. Since sekarang Usopp dah menipu pasal ni, so aku rasa ramai yang akan percaya benda ni. Dan kita tahu geng CP0 pun dia ada dekat Wano. So let's say if CP0 percaya pasal information ni, kemungkinan besar lah Usopp mungkin akan dapat bounty race yang tinggi gila lepas ni. Sebab mungkin satu, sebab orang ingat dia ada Conqueror Haki. Dua, sebab dia dah kalahkan dua member of Tobiropo. So aku memang expect probably Usopp akan dapat high bounty juga sebab apa yang dia buat dalam chapter kali ni. And not to mention part yang dia menipu cakap yang dia ada Conqueror Haki tu. Macam kita tahu di dalam One Piece punya community ni, ada satu famous teori di mana semua penipuan Usopp ni one day akan jadi benda yang betul. Sebab memang kita nampak dah so far, ada jugalah a few benda yang Usopp tipu, but later on dalam storyline, benda yang ditipu tu jadi benda betul. So adakah maksudnya nanti Usopp ada Conqueror Haki? Ya, itu tak tahu lah. Tapi bagi aku most likely takkan jadi lah. Tapi kita nak tahu kan, kok Oda nak surprise fan ke apa, tiba-tiba si Usopp boleh guna Conqueror Haki. Tapi tak tahu lah kan. Ini kita cut lah juga kepada page-page yang seterusnya, in which dalam page-page seterusnya ni tak ada apa sangat berlaku. Kita nampak lah apa yang berlaku dekat Frankie dan Nami. And also kita juga nampak bahawa Brook sekarang tengah escape daripada geng-geng fodder Kaido ni sambil dia mengangkat Robin yang masih pingsan. So kat sini kita boleh nampak lah Robin punya demonio fluid tu actually memberi kesan yang agak kuat lah dekat Robin sehingga kan dia masih lagi pingsan sampai sekarang. Okay, dan kita cut dekat rooftop punya scene pula. Time ni kita boleh nampak lah kesinambungan di antara pertarungan Yamato versus Kaido. So dalam panel ni kita boleh nampak Yamato menggunakan satu long range punya attack yang bernama Ringing Arrow. Dan Ringing Arrow ni pun tembaklah dekat Kaido. Kaido dengan mudahnya tepis serangan tersebut. And then Kaido pun membuatlah satu counter attack yang bernama Thunderous Arrow, in which long range punya attack juga. Dan Yamato pun cubalah nak tepis serangan tersebut. Tapi macam kita tahu, Kaido ni lebih kuat daripada Yamato. So Yamato pun tumbanglah dengan serangan tersebut. I mean, dia tak adalah tumbang, dia just melambung jauh sebabkan serangan tersebut. So lepas Yamato kena serang dengan serangan yang hebat oleh Kaido tu, Yamato pun macam terkejut. Dia cakap, hang memang betul-betul nak bunuh aku noh. Lepas Kaido pun cakap lah, pertarungan ni bukan saja pertarungan pasal family dah. Bila hang dah panggil dia hang sebagai Oden tu, maksudnya hang dah nak start berperang dengan aku. So better hang jangan main-main lah Yamato. Lepas Yamato dengar ni pun dia marah. Dia cakap, apa salahnya kalau aku nak admire si Oden kan? And then kita pun dapatlah flashback time, in which finally kita dapatlah flashback pasal si Yamato ni. So dalam flashback Yamato ni kita boleh nampak lah yang Yamato ni dia memang admire Oden since dia dari kecil lagi.
Dan disebabkan dia admire Oden daripada kecil lagi, dia sentiasa didera oleh Kaido lah. Kaido ni tu boleh nampak dia memang abusive father gila. Dia siap ikat Yamato dekat sebuah tiang just sebab dia tak suka yang Yamato ni duk mengaku dia sebagai Oden. Dan the best thing yang ada dalam panel tersebut ni ialah kita boleh nampak di sekeliling tiang yang Yamato kena ikat tu, ramai geng-geng fodder Kaido pengsan dan kita boleh nampak mulut mereka berbuih. Which macam aku cakap tadi, benda ni actually effect kepada Conqueror Haki. So dalam panel yang seterusnya, Kaido actually confirm bahawa Yamato ada Conqueror Haki juga. So bagi aku benda ni macam style juga kan. A few chapters ago kita dapat confirmation bahawa Zoro ada Conqueror Haki, now Yamato pun ada. So if Yamato join Straw Hat Pirates, maka maksudnya nanti kita akan ada 3 Conqueror Haki user lah di dalam Straw Hat punya pirate. So Kaido yang si abusive father ni, dia masih lagi tak puas hati dengan Yamato. Dia pun humbanlah Yamato di dalam sebuah gua. Dalam gua ni, dia juga penjarakan lagi 3 samurai. And this is where this chapter jadi very interesting. So Kaido, dia kurung Yamato, which is anak dia, dengan 3 orang samurai, in which 3 samurai ni merupakan musuh kepada Kaido. So Yamato bila dah dipenjarakan sekali dengan 3 samurai ni, dia macam risau lah kan, sebab mereka ni dalam musuh kepada bapak dia. So mungkin mereka ni pun akan benci dia and end up bunuh dia juga. But then it turns out yang geng-geng samurai ni sebenarnya baik je dengan Yamato. Mereka siap offer Yamato bagi makanan lagi, while mereka geng-geng samurai ni tak makan sebab mereka sacrifice the only makanan tu dekat Yamato. So dekat sini Yamato macam dia rasa terhutang budi gila dekat geng-geng samurai ni. And then the best part ialah masa Yamato duduk sembang dengan samurai ni, finally kita dapat face reveal pasal one of the samurai yang di dalam gua tersebut. Dan one of the samurai tu muka dia sebiji macam Zoro kan. Like abang tengok 3 panel ni, muka dia memang sebiji macam Zoro. Dia ada macam vibe Zoro kan. Kalau pun ingat balik dalam chapter lepas, which is chapter 1023, Hyogoro ada mention juga bahawa Zoro ni muka dia lebih kurang sama dengan seorang daimyo daripada Ringo, in which daimyo tersebut nama dia ialah Shimotsuki Ushimaru. Dan dalam chapter lepas pun kita boleh nampak dah muka Shimotsuki Ushimaru ni macam mana. And muka dia pun memang sebiji macam Zoro lah. So orang yang ada dalam gua sekali dengan Yamato ni memang tak lain tak bukan merupakan bapak kepada Zoro juga. I mean part yang Shimotsuki Ushimaru tu merupakan bapak kepada Zoro tu masih lagi teori lah at this time. Tapi one thing yang aku boleh confirm, orang yang dalam penjara sekali dengan Yamato tu memang tak lain tak bukan Shimotsuki Ushimaru juga. Sebab chapter lepas dia pada reveal Shimotsuki Ushimaru muka macam Zoro. Tiba-tiba dalam gua ni kita jumpa samurai yang muka dia pun macam Zoro. So takkah tu obvious yang mereka dua ni merupakan orang yang sama? So dalam gua tu sekali dengan Yamato memang tak lain tak bukan Shimotsuki Ushimaru lah. Plus later on kita boleh nampak yang belakang Shimotsuki Ushimaru tu ada lambang Shimotsuki clan. So pasal teori bapak Zoro tu kita letak tepi side, kita perhabis dulu flashback Yamato ni. So dalam mereka duduk tengah sembang dengan geng samurai ni, si Yamato pun reveal lah bahawa dia sebenarnya ada Oden's punya logbook tu. And dia actually minta tolong geng samurai untuk tolong bacakan dekat dia. Sebab kalau based on scanlation yang aku baca ni, Yamato cakap yang dia nak baca logbook tersebut, tapi dia cakap there is a lot of big words in it. Which is ramai orang buat teori mungkin Oden tulis dalam logbook dia tu dalam bahasa ancient, perhaps bahasa yang digunakan dekat Poneglyph. Tapi bagi aku mungkin tak kot, sebab kalau kita tengok dekat conversation ni, dekat ayat yang Yamato cakap, Yamato actually cakap yang there are a lots of big words. Big words ni maksudnya mungkin perkataan-perkataan yang poetik, perkataan yang bersajak. Alah, macam apa baca sajak yang zaman dulu-dulu lah. Hampa boleh nampak kan, sajak tu bahasa Melayu, tapi disebabkan bahasa yang digunakan tu, perkataan-perkataan bahasa Melayu yang digunakan tu satu perkataan yang sangatlah jarang didengari di zaman sekarang. So hampa rasa macam benda tu susah gila nak faham. So aku rasa mungkin Oden pun dia menggunakan bahasa Jepun yang lama-lama lah kot. Mungkin dia tulis logbook tu in a very poetic way. So sebabkan itu Yamato macam tak boleh baca. Sebab tu Yamato cakap terlalu banyak big words. But actually nothing much yang di-revealkan pasal apa yang mereka baca di dalam logbook, other than part di mana Oden dah predict bahawa 20 tahun akan datang, which is present day dalam One Piece punya universe sekarang, akan ada satu pertarungan yang besar bakal berlaku. So mereka ni dah 10 hari di dalam gua tersebut, and Yamato ni memang macam dah kebulok dia memang dah on the way nak KO sebab dia tak makan langsung kan. So geng-geng samurai ni macam risau lah. Kalau lah Yamato ni mati sekarang, dia tak sempat lah nak tengok pertarungan yang hebat yang bakal berlaku 20 tahun yang akan datang. So ketiga samurai ni memang decide untuk nak selamatkan Yamato. So mereka pun ambil lah pedang yang Kaido tinggalkan awal-awal tadi tu dan buatlah lubang dekat gua tersebut. So mereka pun berjaya lah escape, tapi kita tak tahu lah escape macam mana. So itulah pengakhiran Yamato punya flashback. Okay, so jom sekarang kita sembang sikit lah kenapa aku rasa Shimotsuki Ushimaru ni bapak kepada Zoro.
So first off, seperti apa yang berlaku dalam chapter 1023, it was revealed yang Muko Shimosuke Ushimaru ni rupa dia macam Zoro. And at the same time, Kawamatsu pun cakap dia punya fighting style pun lebih kurang sama. So tu pun boleh jadi satu hint. And the biggest hint actually ialah, kalau hampa ingat balik dalam flashback Zoro, which is time dia kecil-kecil dulu, which is dekat East Blue tu, nama kampung yang Zoro duduk masa kecil-kecil dulu ialah Shimotsuki Village. Dan actually it was confirmed dah sebenarnya yang Shimotsuki Village ni dia sebenarnya ditubuhkan oleh Shimotsuki Kozaburo. So siapa Shimotsuki Kozaburo ni kan? Okay, benda ni actually dia dah pernah explain beberapa chapter yang lalu, in which Shimotsuki Kozaburo ni sebenarnya dia seorang samurai yang telah meninggalkan Wano secara illegal. Macam kita tahu, Wano ni sebenarnya satu negara yang mempunyai close border system, in which tak siapa boleh keluar dan masuk dalam negara Wano. So 55 tahun yang lepas, ada dah orang yang berjaya keluar daripada negara Wano ni, which is orang tersebut merupakan Shimotsuki Kozaburo. So Shimotsuki Kozaburo ni dia keluar daripada Wano and somehow dia turns out dekat East Blue. So bila sampai dekat East Blue, dia tubuhkanlah nama kampung yang bernama Shimotsuki Village. Dan kalau apa ingat balik dalam flashback Zoro, Zoro ada seorang sensei yang bernama Shimotsuki Koshiro. So Shimotsuki Koshiro ni pun dia merupakan anak kepada Shimotsuki Kozaburo. So Kuina, which is kawan baik kepada Zoro masa kecil-kecil dulu tu, and then dia mati jatuh tangga tu kan. So Kuina ni pun sebenarnya memang ada darah Wano, and this is confirm already lah. So now kita boleh nampak memang banyak gila hubung kait Zoro dengan geng-geng Shimotsuki ni. So now the real question is, macam mana Zoro betul-betul relate dengan geng-geng Shimotsuki punya keturunan ni? Okay, first kita tengok dulu lah timeline tersebut. So Shimotsuki Kozaburo, macam aku cakap tadi, dia tinggalkan Wano 55 tahun yang lepas. So Orochi pula dia jadi shogun dekat Wano masa 28 tahun yang lalu. So Oden pula dia balik Wano 25 tahun yang lepas, dan 20 tahun yang lepas tu pula Oden actually mati. So Zoro ni pula dia lahir 21 tahun yang lepas. So maknanya Zoro dia dilahirkan in between, di mana Oden dah balik Wano, tapi time tu Oden tak mati lagi. 5 tahun masa Oden dekat Wano tu, ada satu momen di mana dia buat deal dengan geng-geng Orochi, in which dia akan menari sambil berbogel tiap-tiap hari dekat Flower Capital. Sebab time tu dia buat deal dengan Orochi, di mana kalau dia berjaya malukan diri dia, Orochi akan tinggalkan Wano. So sebab tu Oden duk menari je dah. Okay, so ni here's the theory lah. Kalau kita ingat balik, masa Oden dah start menari dekat Flower Capital everyday tu, orang dah macam start lose hope dah dekat si Oden ni. Sebab ya, orang ingatkan bila Oden dah balik dekat Wano, mungkin dia akan take down Orochi. But it turns out dia duduk menari je. So mungkin orang ingat si Oden ni dah jadi gila ke apa, tak tahu kan. Padahal time tu Oden memang dah buat deal dengan si Orochi tu. So mungkin time ni Shimotsuki Ushimaru bersama dengan isteri dia tahu isteri dia dah mengandung. And dia tahu yang Wano ni on the way nak lingkup lah, sebab dia tahu Orochi ni pun memang seorang pemerintah yang kejam. And then Oden pula time tu dia rasa macam Oden ni tak boleh pakai, dia duduk menari je dari dekat Flower Capital. So mungkin Ushimaru yang risau pasal keselamatan bayi dia yang baru nak lahir tu, dia pun hantarlah isteri dia bersama dengan bayi dia yang dalam perut mak dia time tu pergi dekat East Blue, in which Shimotsuki punya village. Since Shimotsuki Ushimaru ni kan part of Shimotsuki clan, so mungkin dia adalah juga contact dengan outside world. So in this point of time, kemungkinan besar lah Shimotsuki Ushimaru hantar mak Zoro sekali dengan Zoro dalam perut mak dia time tu keluar daripada Wano. And bila dah sampai dekat East Blue, maka mak Zoro pun lahirkanlah Zoro dekat East Blue. And Ushimaru mungkin dia tak nak balik lah. Mungkin dia tak nak ikut sekali lah, sebab mungkin dia rasa macam dia nak berjuang lagi untuk Wano. But at the same time, dia masih juga nak play safe, sebab dia risau if dia gagal, kemungkinan anak dia juga dalam bahaya. So apa dia buat? Dia pun bawa keluarlah anak dia dulu daripada Wano sebagai langkah berjaga-jaga. Dan yang flashback Yamato jumpa Shimotsuki Ushimaru ni kemungkinan besar juga berlaku selepas kematian Oden. So flashback ni mungkin berlaku around 20 tahun yang lalu juga. So aku ada juga baca jugalah this one interesting theory dekat Reddit, di mana dia cerita bahawa kemungkinan Orochi dia found out pasal Shimotsuki Ushimaru ni pernah hantar isteri dia keluar daripada Wano. And macam kita tahu, si Orochi ni dia memang paranoid gila dengan geng-geng samurai yang mungkin akan balas dendam dekat dia. So mungkin Orochi pun dia ada hantar dia punya assassin, dia punya ninja untuk cari anak Shimotsuki Ushimaru tu. And kemungkinan besar si assassin ataupun ninja Orochi ni dah berjaya sampai dekat East Blue, dah berjaya sampai dekat Shimotsuki Village. Dan mungkin dia found out pasal Kuina, which is dia tu kan actually anak kepada Shimotsuki Koshiro. Kita sebenarnya tak pernah tahu lagi nama full Kuina. Boleh jadi nama sebenar dia ialah Shimotsuki Kuina. Dan Zoro dia tak ada nama Shimotsuki, sebab mungkin Koshiro takut orang nak cari dia.
So bila assassin daripada Wano ni sampai dekat Shimotsuki village ni, mungkin dia nampak Kuina ni ada nama Shimotsuki, plus dia pun dah dapat information lah, kemungkinan anak Ushimaru sekarang umur dalam 7 ke 8 tahun, and dia nampak Kuina ni pun sekarang umur 7 ke 8 tahun. So mungkin dia pun ingatkan Kuina ni merupakan anak kepada Shimotsuki Ushimaru. So apa dia buat, dia pun bunuhlah Kuina. So Koshiro pun later found out pasal benda ni, and mungkin lah dia rasa macam dia tak nak Zoro rasa bersalah atas kematian Kuina. Dia pun menipulah dekat Zoro, cakap yang Kuina ni mati jatuh tangga, which is banyak lah orang buat meme pasal tangga bunuh Kuina ni kan. But ya, mungkin boleh jadi juga, and aku rasa benda ni pun quite an interesting teori juga. Dan mungkin dalam gua tersebut, Shimotsuki Ushimaru pun pernah cerita juga dekat Yamato yang dia pun actually ada seorang anak yang dah pernah tinggalkan Wano. And seperti yang kita tahu dalam storyline sekarang, Yamato dengan Zoro, dia pun tak pernah jumpa each other lagi tau. Dia pun tak pernah ada any interaction lagi. So mungkin since muka Ushimaru ni rupa dia memang sebiji nak dekat sama dengan Zoro, so bila Yamato jumpa dengan Zoro nanti, perhaps mereka macam ada satu very interesting punya interaction lah. Silsilah time tu Yamato dia macam penat sangat fight dengan Kaido kan, tiba-tiba dia nampak Zoro, dia macam hang Ushimaru, dia pun lari pergi peluk Zoro. And elok pula time tu Sanji ada, and Sanji pun panas tengok Yamato peluk Zoro kan. I mean, boleh jadi macam tu juga kan. And perhaps mungkin Yamato boleh jadi orang yang menceritakan pasal keluarga Zoro dekat Zoro, since dia pernah jumpa Shimotsuki Ushimaru dan dia pun spend 10 hari di dalam gua tu bersama-sama. So ya, Yamato actually quite interesting character jugalah, sebab satu, dia pernah jumpa dengan abang Luffy, and then sekarang ni pula dia kemungkinan besar pernah jumpa dengan bapak Zoro juga. So kat sini boleh nampak chemistry dia pun memang banyak lah. Aku pun memang berharap sangat Yamato jadi Straw Hat nanti kan. So habis dah lepas saya flashback Yamato ni and teori-teori pasal Shimotsuki, kita kembalilah dekat page terakhir dalam chapter ni, which is kesinambungan kepada pertarungan di antara Yamato dan Kaido juga. Kat sini kita boleh nampak Yamato yang tengah marah dekat Kaido. Dia pun cubalah nak serang Kaido, and Kaido pun serang lah balik, and dia pun macam clash lah, tag yang bernama Thunder Bagua. Dan dekat bawah tu pun dia actually tulis tau, a clash of black lightning, which macam kita tahu sekarang ni black lightning tu indicates advanced conqueror haki, or just a clash between two conqueror haki user. Macam kita nampak apa yang berlaku di antara Luffy versus Doflamingo kan, bila mereka attack each other ada kilat-kilat warna hitam, which is a clash of two conqueror haki user. So yeah, at this panel pun kita boleh nampak lah a clash between two conqueror haki user, sebab ada kilat-kilat warna hitam tu. Maka chapter 1024 ni pun berakhir, dan the best thing ialah next week pun masih lagi ada chapter yang baru. So ya, aku expect next chapter kemungkinan kita sambung jugalah dekat pertarungan Zoro dan Sanji vs King dan Queen, since chapter kali ni kita tak dapat lihat langsung pasal apa yang berlaku dekat pertarungan tersebut. So mungkin kita akan fokus more on that sehinggalah pertarungan mereka habis, and then barulah kita akan cut balik pasal Yamato vs Kaido ni. Aku rasa lah ni just andaian aku. Okay, so itu sajalah video aku kali ni, and mungkin apa wondering dah apa aku letak kat tepi ni kan. Ni actually aku punya replika pedang macam nampak ni Wado Ichimonji. Saat aku tunjukkan apa. And lagi dua ni Shusui dengan Sandai kita. Nah ni apa tengok in case some of you guys wondering kan, rupa dah macam mana. Itulah lah kalau hampa wondering kan. Kalau hampa nak tahu aku beli kat mana, aku ada letak link dekat description. Tu bukan aku jual, tu orang lain jual. So ya, itu ada. Aku pun tak tahu kenapa aku tunjuk benda ni kat hampa. So ya, habislah video ni. Selamat tinggal nak kamu sekalian.